Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita tengok ayat yang biasa kita baca, tuan-tuan, dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, tuan-tuan boleh ambil Quran ataupun buka handphone apps Quran masing-masing, ya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, pada ayat yang ke-36, ya, ayat 36. Surah Ali Imran, ya, keluarga Imran, dan ayat yang kita fokus pada hari ini, ya, mulai ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha, ya, cerita mak kepada Maryam. Jadi mak Maryam namanya tidak disebut dalam Quran, ya, tapi disebut dalam hadis-hadis Nabi, dalam tafsir Al-Quran oleh Al-Hafiz Ibn Katsir, Imam Al-Qurtubi, ya, Imam apa kita panggil, ya, imam tafsir lah, ya, ulama-ulama tafsir di kalangan mufassirin menyebut namanya Hannah, ya. Jadi Hannah ni isteri kepada Imran. Imran salah seorang daripada wali Allah, orang soleh, ya, kana solihan. Ya, dia adalah orang soleh. Dia juga termasuk disebut sebagai waliyan min auliyaillah, seorang wali Allah. Beliau mengimamkan solat di Masjid Al-Aqsa di samping, ya, Nabi Zakaria. Mereka hidup sezaman. Nabi Zakaria, Imran, Hannah, ya, ni semua hidup sezaman. Jadi apabila apa kita panggil, ya, Hannah ini melahirkan anak dia, sebab dia sudah bernazar, ya, anaknya akan dijadikan sebagai seorang apa kita panggil ahli ibadah full time, ya, penuh masa beribadah, bekerja, berkhidmat, memberikan sumbangan kepada Masjid Aqsa, ya, di Palestin. Jadi apabila dia lahirkan anak, dia mengharap anak tu, ya, jantinanya lelaki, kerana kalau anak lelaki boleh duduk full time masjid. Anak perempuan tak boleh, ya. Walaupun anak perempuan boleh datang beribadah pada waktu siang, menjelang malam dia mesti dibawa balik. Tak ada orang perempuan, ya, pada zaman tu yang bermalam di masjid, tak ada, ya. Melainkan kita zaman umat Muhammad, ya, zaman umat Muhammad kita ada iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Kalau orang tanya kita, orang perempuan boleh iktikaf? Boleh. Buktinya isteri-isteri Nabi iktikaf di Masjid Nabawi, ya. Sama ada ketika Nabi hidup maupun setelah Nabi wafat. Jadi ini membuktikan bahawasanya orang perempuan boleh iktikaf masjid. Tapi pada 10 terakhir Ramadan sahaja. Waktu-waktu lain tak payah. Ya. Tetapi orang lelaki, bila-bila masa boleh. Jadi apabila dia merancang untuk dapat anak lelaki, tiba-tiba apa yang berlaku? Ya. Falamma wada'atha, ketika mana Hannah melahirkannya. Nya di situ ialah anak perempuan. Qalat, dia pun berkata, Rabbi, wahai Tuhan yang mencipta aku, menjadikan aku, inni wada'tuha unsa, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak yang jantinanya perempuan. Ya, jadi kalau perempuan tak menepatilah apa yang aku nazarkan, ya, maka dia pun kata, wallahu a'lamu bima wada'at, hanya Allah yang maha tahu apa yang aku lahirkan. Aku minta anak lelaki, tiba-tiba Allah bagi anak perempuan. Walaisal zakaru kal unsa. Anak lelaki, anak perempuan tak sama. Memang tuan-tuan, mana sama? Ya. Anak lelaki keperluannya berbeza, anak perempuan berbeza. Tetapi dua-dua anak boleh membawa kita, ya, kepada syurga. Dua-dua boleh. Perempuan boleh, lelaki boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat kita mendidik dan membesarkan mereka dengan sebaik-baiknya, mengikut aturan agama, ya. Wa inni samaituha Maryam. Maka Hannah telah menamakan anaknya Maryam. Jadi kita akan tanyalah,
Pasal apa pula Maryam, ya? Maryam, nama Maryam ini dinamakan oleh maknya. Pasal apa pula bapaknya tak namakan? Tuan-tuan kena ingat. Ya, cerita Maryam adalah cerita Nabi SAW. Seperti mana Nabi kehilangan ayahnya ketika maknya sedang mengandungkan baginda Nabi, begitu juga Maryam. Sama tuan-tuan. Mak kepada Maryam, yakni Hannah, juga kematian suami. Siapa suami dia? Imran. Ni surah ni. Surah Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Maknanya suami dah meninggal. Maknanya dia ketika melahirkan anak, suami dah meninggal. Dia seorang balu. Cuba tuan-tuan bayang. Orang perempuan nak bersalin, suami meninggal. Itulah yang dilalui oleh Aminah mak Nabi. Jadi Nabi bila turun ayat yang menceritakan tentang Maryam, tentang Hannah, tentang Imran, Nabi tahu. Nabi tahu bahawasanya Allah nak pujuk Nabi. Allah nak bagi tahu Muhammad, yang lahir anak yatim bukan kau saja. Tetapi dulu ada seorang perempuan nama Maryam, beliau juga lahir sebagai seorang yatim. Anak yatim juga. Maka Nabi tahu yang diuji bukan baginda seorang. Tetapi ramai lagi manusia dalam dunia yang diuji dengan ujian-ujian yang hampir sama. Kemudian apa tuan-tuan? Kemudian setelah dia lahirkan anak. Sebab suami tak ada, dialah kena bagi nama. Wa inni u'idzuha bika. Sesungguhnya wahai Allah, aku minta lindung anak ni kepadamu. Wa zurriyataha, demikian juga aku minta lindung zuriat anak ini. Maknanya anak-anak keturunan Maryam, termasuk Nabi Allah Isa AS. Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Inilah doa yang selalu kita lupakan tuan-tuan. Inilah doa power kita kata. Yang sepatutnya kita baca bila isteri kita bersalin. Jadi kita dapat anak, boleh lelaki, boleh perempuan, boleh baca doa ni. Ayat 36, tuan-tuan boleh snap gambar, share dengan kawan-kawan. Dapat pahala tuan-tuan. Jadi orang dapat anak, dapat cucu, baca. Wa inni u'idzuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Kalau tak nak sebut waw, ini saja tak ada masalah. Inni, sesungguhnya aku, u'idzuha bika. Aku minta lindung kepadamu, hai Allah, akan anak yang baru lahir ini. Wa zurriyataha. Demikian juga aku minta lindung akan zuriat yang akan lahir daripada perut Maryam ini. Daripada kejahatan gangguan asyaitanir rajim. Syaitan yang direjam. Apa makna syaitan yang direjam? Syaitan yang dilaknat. Ar-rajim di sini kata para ulama tafsir merujuk pada makna al-mal'un. Mal'un makna yang dilaknat. Rejam tu bukan dibaling. Kita bayangkan syaitan tu direjam. Rejam di sini bermakna dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Direjam dengan perkataan, dengan laknat. Jadi Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya tuan-tuan menyebut doa ini menjadi sebab ada dua bayi, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau Maryam perempuan, kalau Nabi Isa lelaki, yang terjaga daripada gangguan syaitan. Doa ni power tuan-tuan. Sebab tu kita kena baca. Ketika anak lahir, ketika cucu lahir, walaupun yang lahir itu anak orang lain, tapi kita datang ziarah, kita baca doa ni. Orang tanya pula, kalau anak saya dah besar macam mana Ustaz? Sebab saya tak tahu doa ni. Baru tahu malam ni. Tak ada masalah, boleh baca. Tapi saat yang sepatutnya kita baca ialah sebaik saja dia lahir daripada perut ataupun rahim mak dia. Itu waktu dia tuan-tuan. Itu the best timing. Waktu yang paling baik. Tapi kalau dulu tak sempat sebab tak tahu, tak belajar lagi, malam ni baru tahu, tak apa, bolehlah baca. Cuma kalau kita berpeluang menghadiri, menziarahi, kelahiran seseorang bayi itu, bacalah. Perlu tak kita tukar tuan-tuan? Sebab doa ni doa untuk perempuan. Wa inni u'idzuha bika. Patutnya kalau lelaki, wa inni u'idzuhu bika. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lafaz-lafaz Quran tak payah tukar. Walaupun anak lelaki, boleh baca. Ini pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang memudahkan kita. Sebab kita orang Melayu nak tukar-tukar ni kita tak pandai. Nak baca u'idzuha, u'idzuhu. Kalau dia anak kembar, u'idzuhu mah. Kalau anak kembar ada lelaki, anak perempuan, macam mana? Kan susah tu. Jadi pandangan Al-Hafiz, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ni ulama hebat lah tuan-tuan. Yang banyak tulisan-tulisan dia. Ada kitab tafsir, ada kitab hadis, kitab apa kita panggil, kitab-kitab yang berkait dengan penyucian hati, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab-kitab tazkiyatun nafs, atau tazkiyatun nufus. Dia menyebut bagaimana bila kita bertemu dengan doa-doa dalam Al-Quran,
ya, untuk mudah, terutamanya bagi kita orang Melayu yang tak pandai bahasa Arab. Ya, ada belajar sikit-sikit tapi tak adalah yang pandai sangat. Kekal aja. Inni u'izuha bika, lelaki atau perempuan boleh, wa zurriyataha minasyaitonir rajim, ya. Dan doa ini terbukti kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, ulama besar dalam bidang tafsir yang kita rujuk di Malaysia, di Nusantara, di mana-mana pun, ya. Doa ini adalah doa yang menjadi sebab Allah menjaga dua orang bayi kecil, yakni Maryam, ya, perempuan, dan Nabi Isa alaihissalam daripada gangguan syaitan. Syaitan tak boleh kacau, ya. Kalau anak kita kadang kena sawan tangis, menangis, ya. Maghrib ni menangis. Ya, masuk isyak diam balik. Kang pukul 12 malam menangis lagi. Menangis tak berhenti. Kita kata lapar, bagi susu tak mau dia. Kok perut dia kembung, tak juga. Rupa-rupanya ada gangguan jin dan syaitan, ya. Tetapi dua kanak-kanak ni selamat. Jadi mudah-mudahan disebabkan doa ini selamat, ya, daripada gangguan syaitan Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, maka mudah-mudahan bila kita baca pada anak cucu kita, selamat juga daripada gangguan syaitan, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan. Ya, itu dipanggil tafaul, ambil sempena. Kerana Maryam dan juga Isa okey, bila dibaca selamat, dilindungi, mahfuz, maka anak kita pun mudah-mudahan macam tu. Okey, ya, itu ayat yang ke-36. Jangan lupa tuan-tuan doa ni. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Tuan-tuan kena ikut ustaz sekali, tuan-tuan. Ya, siapa yang buka Quran tengok. Itu ikut sama-sama. Paling kurang dalam hidup kita, kita tahu bahawasanya doa ni adalah doa yang mustajab. Mustajab, tuan-tuan. Mustajab. Ya, mari sama-sama kita baca. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Amin ya Rabb. Ya, mudah-mudahan jadi sebab anak-anak kita dilindungi, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita dah besar macam mana? Kita minta mak kita baca untuk kita. Sebab dia mak lahirkan untuk anak. Anak pula lahirkan anak dia pula. Macam tu. Jadi kita minta bagi berdoa ni pada mak ayah kita. Biar mak ayah kita baca. Terutamanya mak kita. Kerana dia yang melahirkan kita, tuan-tuan. Kalau kita ada mak lagi, kita minta mak. Ni ada doa yang baik, mak. Ni doa yang dibaca oleh Hannah kepada Maryam. Dan untuk cucunya Isa alaihissalam, ya. Dan doa ni mustajab. Mudah-mudahan mak kita baca dengan apa kita panggil, dengan penuh perasaan, ya, dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kita pun jadi orang yang terlindung daripada kejahatan gangguan jin dan syaitan, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya, ayat 37 pula, tuan-tuan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Hannah ni asalnya dia nazar anak lelaki, tetapi akhirnya yang berlaku anak perempuan. Tak ada masalah, tuan-tuan. Bila kita nazar, kita kena laksanakan. Sebab kalau kita tak laksanakan, kita kena kafarah, kena denda. Ya, jadi untuk mengelakkan kita kena denda, walaupun hajat kita itu tidak 100% tercapai, kita laksanakan. Ya, kita dah nazar dah, nak puasa sunat contoh. Kita kata, ya Allah, kalau anak saya ni SPM dapat 10A, saya nak puasa sunat Isnin Khamis selama sebulan penuh. Maknanya 4 minggu lah. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Ya. Nak puasa Isnin Khamis. Tiba-tiba dalam exam, result keluar, anak kita dapat 9A je. Kita minta berapa tadi? 10 kan? Tapi anak kita dapat 9. Dia kata, kalau 9 saya tak puasa. Jangan, tuan-tuan. Walaupun yang kita harap anak kita dapat 10, ya, tiba-tiba dapat 9 saja, nazar laksanakan. Jangan kita berkira dengan Allah. Kerana selama ni, tuan-tuan, Allah berkira tak dengan kita? Allah tak kira, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, semayang bukan banyak sangat. Semayang berjamaah insya-Allah jaga. Kadang-kadang qabliyah, ba'diyah. Ba'diyah maghrib pun kadang tak buat, tuan-tuan. Ba'diyah maghrib, ya, nak angkat takbir, tiba-tiba dapat telefon. Telefon kita pun jawab. WhatsApp apa semua sebagainya dah terlepas dah waktu nak apa ni ba'diyah maghrib. Ba'diyah isyak lagi, tuan-tuan, nak cepat balik. Ya, kita nak buat ba'diyah isyak, ada baca suratul muluk, baca dulu. Lepas suratul muluk dapat telefon dah malas. Tak apalah kat rumah sembahyang. Tak buat, tuan-tuan. Dia kalau di masjid ni tak buat, jangan harap nak balik buat. Ada orang buat tapi tak ramai. Sebab tu, tuan-tuan, walaupun ibadah qabliyah ba'diyah ni afdal di rumah, tapi kalau nak menunggu di rumah, tuan-tuan pakat tak buat. Jadi di masjid pun buat, tak ada masalah. Ya, walaupun afdal di rumah. Sembahyang berjamaah di masjid.
Ya, tetapi sembahyang qabliyah ba'diyah kalau boleh di rumah, di rumah. Tuan-tuan yang rumah dekat boleh lah. Kalau macam ustaz ya, nak buat dekat rumah tu lambatlah pukul berapa nak sampai tuan-tuan? Kalau Zuhur nak sampai masjid, ya kita nak sembahyang qabliyah dulu di rumah, pukul berapa nak sampai? Ya, jadi maknanya tengok situasi keadaan, ya. Cuma tuan-tuan apabila keluar daripada rumah kena pastikan berwuduk. Ya, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang ambil wuduk di rumahnya. Nak keluar rumah ambil wuduk tuan-tuan. Terutamanya ketika nak pergi solat berjamaah, ambil wuduk siap-siap, ya. Sebab apa kena ambil wuduk? Yang pertama untuk memastikan bil air masjid tak melambung. Ambil masing-masing rumah, kat rumah kita masing-masing. Ya, Nabi sebut man tatahhara fi baiti, siapa yang berwuduk di rumah dia. Summa masya ila masjid ataupun summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan ke rumah Allah, surau ke musalla ke masjid ke, ya. Kalau rumah dekat, kalau rumah jauh boleh naik kereta boleh. Ini bagi orang yang dekat, ya. Sebab Nabi sebut tu kepada para sahabat yang rumahnya sekitar masjid. Tapi kalau kita jauh, naik unta. Sahabat ada datang dengan unta, dengan kuda ada. Jadi makna tak ada masalah. Yang penting ambil wuduk di rumah. Ya. Bila kita ambil wuduk di rumah tuan-tuan, tuan-tuan dah boleh buat solat sunat wuduk di rumah. Tuan-tuan ambil wuduk kan? Ambil wuduk di rumah. Lepas tu bila nak buat solat sunat wuduk di rumah? Ya, kemudian kita pun start motor datang masjid. Ya, jadi tujuan kita datang masjid untuk apa? Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Tujuan dia adalah semata-mata untuk solat fardu. Jadi 5 waktu ni ambil peluang tuan-tuan. Ya. Kemudian apa lagi? Ambil wuduk di rumah, solat solat wuduk di rumah, berjalan ke masjid ataupun berkenderaan bagi orang yang jauh. Tujuan tak ada lain untuk sembahyang fardu. Ya, tujuan untuk dengar kuliah, tujuan untuk jumpa kawan, tujuan untuk bermesra dengan orang, itu semua tak ada masalah. Tapi tujuan utamanya untuk solat fardu. Ya, itu tujuan utama kita. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, Allah kata Nabi kata, kanat khutwatahu, kedua-dua langkah kaki dia, kiri dan kanan tu tuan-tuan. Ya, ihdahuma, salah satu daripada kakinya bila melangkah, tahutu khati'atan, Allah hapuskan satu dosa dia tuan-tuan. Kita melangkah tu tuan-tuan, satu dosa Allah hapuskan. Wal ukhra, dan satu lagi tarfa'u darajatan, diangkat darjat kita. Ya, langkah hapuskan dosa, angkat darjat. Hapus dosa, angkat darjat. Berapa banyak langkah yang kita ambil ketika ke masjid? Berapa jauh ya kenderaan yang kita bawa menuju ke masjid? Jadi tuan-tuan, sebab itu para sahabat ya ada yang komplain ya sebab mereka ni lambat datang, kadang masbuk aje. Ya, memanglah kalau boleh awal lah sikit. Tapi kalau dah rumah jauh dengan jam, dengan macam biasalah tuan-tuan. Ya, ustaz pun tadi masbuk. Ya, sebab jalan jam orang balik kerja. Ya, lepas tu bila kita sampai je nak terus tengok lampu merah pula. Takkan nak langgar, tak boleh. Ya, jadi oleh kerana tu lambat sikit, tak apa. Ya, kerana apa? Kerana kita dapat pahala jauh perjalanan pula. Orang yang dekat. Sebab tu tuan-tuan, ya para ulama silam kalau kita tengok. Kadang-kadang ustaz pernah tengoklah masa mengaji di Mesir dulu, ya, tengok di Sudan ke apa tuan-tuan, ya, masa pengalaman kita belajar di sanalah. Bila kita tengok ya tok-tok guru ni tuan-tuan, jalan ya, orang Sudan ni kaki panjang. Orang Sudan ni tinggi-tinggi tuan-tuan, tinggi kurus, ya. Kemudian bila berjalan tu, ya, dia langkah pendek. Kecil-kecil langkah tu. Kita tengok je tuan-tuan, apa hal tok guru ni? Ya, lepas habis solat apa semua kita pun tanya, pasal apa? Dia kata tak dengar hadis ke? Kita kata hadis yang mana? Hadis yang Nabi kata, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, wuduk rumah, kemudian berjalan ke masjid ataupun berkenderaan, ya, berkuda ataupun berkeldai lah kalau zaman dulu, ya. Kemudian tujuan tidak lain untuk solat fardu, setiap langkah dia tu, satu langkah Allah hapus dosa, satu lagi Allah angkat darjat. Ya, bila dia kata gitu baru kita faham tuan-tuan. Rupanya dia nak banyakkan ya dosa dihapus dan darjat diangkat. Ya, sampai macam tu tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu manusia ni bila dia faham tuan-tuan, dia buat. Kita yang tak berapa faham ni kita belajar daripada orang yang faham. Ya, bila kita tengok kita kata Allahu Akbar. Selama ni kita tak perasan pun. Kita berlari datang tuan-tuan. Bila tuan-tuan berlari, langkah tuan-tuan dah kurang dah. Sebab langkah tu panjang kan. Dia melompat. Tapi kalau kita kecil-kecil langkah, ya, macam itulah maknanya. Maknanya nak bagi tahu bukanlah nak suruh kita pendekkan langkah dah, tapi nak bagi tahu setiap langkah kita tu ada kelebihan yang Allah bagi. Hapus dosa tuan-tuan. Tapi bukan dosa besar ya. Dosa minum arak, dosa rasuah, dosa fitnah orang tu tak masuk tuan-tuan.
Itu dosa kena taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, insya-Allah dihapus. Ya, kita punya darjat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan ya, itu cerita dia. Jadi balik kepada kisah apa tadi? Ya, kisah apa ni Maryam tadi. Jadi walaupun mak dia Hannah telah nazar, dia nazar. Macam kita Ustaz sebut tadi. Anak kita kalau boleh dapat 10A, tiba-tiba dapat 9A je, 8A je. Nazar jalan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan berkira dengan Allah. Kerana Allah tidak berkira dengan kita tuan-tuan. Ya, kita kadang sembahyang sikit, tapi Allah bagi rezeki melempar ruah. Kita kadang sedekah sikit je tuan-tuan, Allah bagi tambah banyak. Jadi kita jangan berkira dengan Allah. Itu poin besar dia. Kerana Allah selama ini tidak pernah berkira dengan kita. Allah bagi cukup-cukup tuan-tuan. Ya, jadi ini ya, kadang-kadang perlu kita betulkan kita punya mindset kita, pemikiran kita. Jadi oleh kerana dia dapat anak perempuan, dia tetap laksanakan dia punya apa tuan-tuan? Dia punya nazar dia. Dan Allah terima biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah, dan Maryam itu membesar ya. Allah jaga dia. Allah lindungi dia. Membesar Maryam itu ya dengan baik. Wa kaffalaha Zakaria, sampailah ya Hannah meninggal dunia. Jadi bila Hannah meninggal, maka yang jaga Hannah ni adalah Nabi Allah Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, maka yang menjamin keselamatan dia adalah Nabi Zakaria. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab dalam kitab Qasas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul, ditulis oleh Ibnu Katsir juga, cerita bagaimana ketika Maryam ni nak diambil sebagai anak angkat, orang Palestin, orang Baitul Maqdis berebut-rebut nak ambil dia tuan-tuan, sebab dia budak baik. Ya, dia budak baik, orang nak ambil dia sebagai anak angkat. Anak Imran, imam masjid, mak dia Hannah ya, orang ahli ibadah. Maknanya anaknya pun anak orang baik ya. Maryam pula memang beribadah di masjid. Semua orang pakat nak ambil dia. Terpaksa buat undian tuan-tuan. Ya. Sehingga akhirnya bila selesai undian, yang terpilih, yang naik namanya ialah Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria tuan-tuan, ya. Oleh kerana itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia duduk di bawah penjagaan seorang nabi. Patutlah tuan-tuan, Nabi Zakaria pula, isteri Nabi Zakaria, ya, ikut satu riwayat, isteri Nabi Zakaria adik-beradik dengan mak Maryam. Mak Maryam Hannah, adik-beradik dengan Alia Sabes. Alia Sabes apa dia? Isteri Nabi Zakaria. Maknanya Nabi Zakaria itu pak saudara pada Maryam. Kenalah tuan-tuan. Ya. Maknanya isteri Nabi Zakaria itu adalah mak saudara Maryam. Jadi kalau Nabi Zakaria yang jaga Maryam, memang kena sangat. Dia pula seorang nabi. Ya, mana Allah pastikan dia macam tu kadang tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan kena tahu, Nabi Zakaria ni, ya, para ulama tafsir sebut umur dah 90 lebih, tapi belum dapat cahaya mata, anak tak dapat. Ini tuan-tuan pengajaran bagi kita yang mungkin dah kahwin lama, ya, tapi belum dapat cahaya mata. Ini pengajaran dia tuan-tuan. Quran sentiasa ada jawapan, sentiasa ada cara untuk memberikan motivasi pada kita. Jangan bimbang tuan-tuan. Ya, belum masa mungkin, ya. Nabi Zakaria 90 lebih dah. Isterinya 80-an. Ya, cuba tuan-tuan bayang, ya. Maknanya umur dah lanjut, tetapi dia tidak pernah putus asa tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok keadaan isteri Nabi Zakaria, ya, doktor-doktor pakar pada zaman tu mengatakan tak ada harapan. Kalau ikut kajian perubatan, tak ada harapan tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena ingat, zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, pencapaian manusia dalam bidang perubatan sangat hebat. Sebab itu mukjizat, ya, antara kelebihan Allah bagi pada Nabi Isa ialah menyembuhkan orang sakit. Ya, orang mati boleh hidup balik. Ya, orang mati mana dah mati dah seminggu, badan dah busuk dah tuan-tuan. Ya, ada kisah bagaimana seorang budak meninggal dunia atas sebab tertentulah sakit meninggal dunia, tetapi mak dia kata jangan kebumikan budak ni. Jangan kebumikan, ya, bawa dia ke satu tempat mana macam gua lah. Ya, simpan dalam gua supaya badannya tidaklah rosak. Kalau letak kat luar lagi rosak. Letak dalam gua, ya, kemudian dibungkus, jangan kebumikan dulu sebab ayahnya dalam perjalanan pulang. Ya, dia kata tak apa, kita tunggu ayah dulu. Ya, jadi orang pun kata tak apalah kalau begitu, ya. Orang jagalah, tapi badan makin busuklah tuan-tuan. Ya, sebab kita tahu dah meninggal. Ya. Maka dua orang yang membantu Nabi Allah Isa AS, pembantu dia, kita panggil Hawariyun ataupun Hawariyin, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dua pembantu Nabi Allah Isa di kalangan Hawariyin berdoa pada Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, budak ni hidup balik tuan-tuan.
Itu Hawariyun dengan izin Allah. Kalau Nabi Isa, lagi hebat. Ya. Maknanya, walaupun teknologi perubatan zaman Nabi Isa itu tinggi, tapi belum ada kes orang mati seminggu hidup balik. Tak pernah. Ya. Antara kelebihan Nabi Isa, boleh menyembuhkan orang yang asal-asal lahir-lahir buta. Kalau zaman kita tuan-tuan, kita kata Dr. Muhaya contoh. Ya, dia pakar perubatan, pakar mata. Ya, orang buta kerana aksiden, ada sebab-sebab tertentu, demam panas sebagainya, dia bedah celik balik. Itu biasa tuan-tuan. Ya, walaupun kita nampak luar biasa, itu biasa. Nabi Isa, orang tu lahir, biji mata pun tak ada. Dia panggil Al-Akmah dalam bahasa Arab. Kalau kita panggil buta, buta ni dia panggil Akmah. Akmah ni orang yang masa lahir, dia celik, dia boleh lihat. Tapi sebab demam panas, sakit sebagainya, kena habuk ke apa, aksiden dan sebagainya, jatuh, maka buta dia. Itu dipanggil ya sebagai akmah. Tapi kalau orang yang buta sejak kecil, biji mata pun tak ada, itu dipanggil akmah. Beza tuan-tuan, Quran membezakan. Ya. Jadi macam kita kata Nabi punya muazzin, namanya ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia muazzin nombor 2. Nombor 1 Bilal bin Rabah. Tuan-tuan pun kenal, ya, orang Habasyi. Yang kedua ialah Abdullah bin Ummi Maktum, keluarga Nabi. Dia buta, dia jadi muazzin. Ya, dia disebut akmah kerana masa kecil dia boleh melihat. Tapi menjelang umur dewasa buta dia tuan-tuan, rosak pandangan dia, ya. Maka tak boleh melihat. Maknanya itu akmah. Tetapi kalau sejak lahir dia dah buta, itu akmah, beza, ya. Yang akmah tu dengan izin Allah sembuh tuan-tuan. Ya, orang sakit kusta, sakit baras, ya, sakit apa ni, sopak sebagainya disembuhkan, ya. Zaman kita pun orang sopak, orang apa kita panggil, ya, orang apa ni kusta pun boleh sembuh. Sungai Buloh pun ada tuan-tuan, pusat kawalan kusta nama dia. Dulu orang sakit kusta tak ada vaksin, tak ada kawalan, ya, penyakit. Sekarang alhamdulillah ada tuan-tuan. Ya, malah kalau tuan-tuan isteri nak beli bunga pun pergi dekat hospital Sungai Buloh tu, banyak nursery jual bunga. Ya, yang menguruskan apa ni, dia punya kebun apa semua tu, nursery tu orang bekas apa, bekas sakit kusta. Ya, tuan-tuan tengok muka dia pun tuan-tuan tahu dah. Tapi tuan-tuan bersalam dengan dia bagi duit, tuan-tuan tengok pasal apa? Pasal apa kita tak lari pada orang sakit kusta? Pasal sudah ada kawalan. Beza tuan-tuan, ya, sudah ada kawalan. Yang kita kata Nabi Isa ni macam mana? Nabi Isa ni tuan-tuan, walaupun macam sama, kita kata alah orang buta pun boleh sembuh. Orang buta kita buta kerana kemalangan. Orang buta zaman Nabi Isa tu sejak kecil, beza, ya. Kemudian orang sakit kusta, ambil masa nak sembuh, bukan cepat tuan-tuan. Kena kuarantin orang sakit kusta, kena kuarantin. Ya. Salah seorang penyanyi popular tuan-tuan, ya, orang barat, komposer. Ya, apa ni, siapa namanya? Yusuf Islam. Ya, dulu komposer orang barat, hidup liberal, tak ada agama, lepas tu masuk Islam. Dia pernah diuji oleh Allah dengan sakit kusta. Setahun kena kuarantin. Dengan sebab setahun kena kuarantin, maka dia baca buku-buku agama, termasuk Quran dia baca tuan-tuan. Dapat hidayah, beriman dia tuan-tuan. Ya, maknanya manusia bila sakit dia dekat dengan Allah. Betul tuan-tuan? Ya, mana ada orang sakit berjoget, melompat apa semua, tak ada tuan-tuan. Tapi orang sehat yang buat kerja macam tu. Orang sakit alhamdulillah. Ya, dia dekat dengan Allah, ada masa nak baca Quran. Ya, jadi maknanya kadang-kadang kita nak menghabiskan satu kitab tu, ya, lama, lambat. Tapi bila kita sakit, tak perlu pergi kerja, dapat cuti jalan, gaji berjalan tuan-tuan, gaji okey, ya, dapat gaji bulan tetap sebab kita sakit. Ya, jadi kita boleh membaca, kita boleh apa, tu banyak benda-benda baik kita boleh buat. Alhamdulillah Allah bagi, ya, ujian sakit supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila, ya, Nabi Zakaria sudah berangsur tua, ya, dia pelihara anak angkatnya adalah anak saudara dia Maryam, ya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ini yang kita kata miracle, benda-benda luar biasa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Setiap kali ketika Nabi Zakaria masuk, ya, Nabi Zakaria masuk untuk menziarahi siapa Maryam tadi dalam mihrab dia, kullama dakhala 'alaiha, ayat 37. Kullama dakhala, setiap kali dakhala 'alaiha, dia datang ziarah nak ambil Maryam tu. Ya, Nabi Zakaria dalam mihrab. Mihrab tu tempat ibadah. Kalau kita zaman kita ni mihrab ni. Ini panggil mihrab. Tempat imam ni mihrab. Kalau atas tu panggil mimbar. Ya, yang bawah ni mihrab, tempat imam. Ya. Tetapi mihrab yang dimaksudkan dalam surah Ali Imran merujuk kepada apa? Merujuk kepada tempat ibadah khas keluarga Imran.
Imran, isterinya Hannah, anaknya Maryam, begitu juga ya ipar dia. Siapa ipar pada Imran? Ipar dia siapa? Ya ipar dia kakak ipar dia lah. Dan juga biras dia. Jadi makna Imran dengan Nabi Zakaria biras. Kerana isteri Imran Hannah dengan isteri Nabi Zakaria alias Sabes adik-beradik. Jadi bila isteri adik-beradik, suami-suami biras. Anak dia Maryam, ya, anak Imran. Anak kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Apa hubungan Yahya dengan Maryam? Ya, hubungan mereka sepupu, tuan-tuan. Sebab tu dia rapat, ya, rapat dia dengan keluarga ni. Mereka semua ni ahli Imran, keluarga Imran. Mana keluarga Imran bukan Imran saja, tetapi juga kakak ipar dia, ya, biras dia, anak saudara dia, termasuklah cucu cicit dia, termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi bila dia datang jumpa tempat Maryam, sebab tuan-tuan, Maryam dia menjelang malam dia kena bawa balik sebab perempuan tak tidur masjid. Ya, datang Nabi Zakaria, ya, tengok macam mana keadaan Maryam ni. Ya, betul ke dia ibadah ataupun main-main je. Bila datang dia tengok memang beribadah sungguh Maryam ni. Ya. Kemudian apa tuan-tuan? Wajada indah rizqa. Tiba-tiba dia tengok dekat dengan Maryam itu ada rezeki. Rezeki apa? Nasi ayam ke bukan tuan-tuan? Ya, yang ada tu ialah buah-buahan. Buah-buahan luar musim, ya. Jadi kalau kita kata buah kurma, kurma hanya masak musim panas. Di Palestin musim panas kurma bulan berapa tuan-tuan? Ni ada. Ni bulan 8, hujung bulan 8 masuk bulan 9 ni. Ini memang musim, ya, kurma masak atau pokok. Kalau tuan-tuan tengok, ya, kalau musim Ramadan biasa ada jual, ya, kurma Palestin dipanggil mejul yang besar tuan-tuan. Yang jangan kata makan 3, sebiji pun tuan-tuan kenyang dah makan. Ya, memang besar sungguh. Madinah pun ambil, ya, ambil baka, ambil apa kita panggil, ya, daripada benih daripada Palestin ni untuk ditanam, ya, di bumi Madinah. Sebab tu ada mejul Madinah ada. Asal-asal mejul tu daripada Palestin tuan-tuan. Ya, memang besar sungguh buah dia. 3 biji tu memang kenyang, tak payah makan nasi lah tuan-tuan. Memang kenyang sungguh, ya. Jadi oleh kerana tu buah kurma hanya masak musim panas macam di Mekah Madinah sama tuan-tuan. Ya, bulan 9, ya. Ujung bulan 9 ni memang musim buah kurma masak atau pokok, ya. Jadi kalau kita pergi bulan 12, bulan 1 musim sejuk, mana ada kurma atau pokok? Tak ada. Semua kurma bawah. Semua kurma dalam storage. Ya, dalam peti sejuk contoh dia, ya. Tempat dia simpan, ya, dia apa kita panggil? Dia peram kurma tu. Maknanya ketika Nabi Zakaria datang tengok pada musim panas, ya, buah-buah musim sejuk ada. Bila datang musim sejuk ada buah musim panas. Terkejut dia tuan-tuan. Ya. Qala, dia pun berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki haza. Maryam, ni buah-buah ni mana engkau dapat? Ya, min aina wajadti, ya, arrizqa. Daripada mana engkau dapat ni? Ya, maka Maryam jawab apa tuan-tuan? Qalat huwa min indillah. Ya, pak cik, pak saudara, ya, wahai Nabi Allah Zakaria, ini makanan yang datang ni min indillah, dari sisi Allah, ya. Apa Maryam kata tuan-tuan? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau nak bagi rezeki, Allah boleh bagi daripada sumber yang kita tak tahu tuan-tuan, tak sangka-sangka. Tiba-tiba datang je. Ya, kadang-kadang kita tuan-tuan di semayang ni perut boleh tahan lapar jugalah, ya. Kita kata lepas isyak ni kalau boleh singgah, ya, kedai apa kita panggil, ya, kedai mamak, ya, beli apa kita panggil? Beli martabak, ya, martabak kambing ke sedap juga. Ya, kita cadanglah, ya. Jadi kita pun balik pada sembahyang ni singgah kedai apa tu, Subaidah ke apa tu kan, ya. Tuan-tuan pun singgah tanya, "Mamak, apa kita panggil, ya, martabak kambing satu." Dia kata, "Minta maaf Haji, ya. Sudah habis," dia kata. Habis dah tuan-tuan. Martabak ayam boleh, martabak kambing. Kita kata kalau martabak ayam tak nak, martabak kambing yang nak. Ya, masuk dah. Ya. Kita panggil, ya, kita pun sedih, ya, tak dapat. Dia offer martabak lain, tak nak, kita nak kambing juga. Kita pun tak apalah, kata tak apalah. Minum aja teh tarik satu gelas, balik. Ya. Sampai rumah tuan-tuan, isteri kita kata, "Bang, ya, ada jiran bagi sesuatu," dia kata, dalam bungkusan. Kita benda apa? Tak tahulah, tapi nampak macam sedap, ya, bau dia sedap. Buka martabak kambing tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan nak bagi tahu, kalau memang rezeki kita, jangan bimbang tuan-tuan ada. Tapi jangan tuan-tuan mengharap, tiba-tiba balik kan tak ada apa tuan-tuan. Jangan harap, ya. Cuma macam biasa. Kerana kata Allah, innallah, sesungguhnya Allah yarzuqu may yasha', Allah bagi rezeki kepada seseorang, sesiapa yang Allah kehendaki, bighairi hisab.
Tak tahu arah mana tuan-tuan. Ada orang boleh bagi, ada orang boleh dapat, ada tak tahu tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan ya Nabi Zakaria mengubah doa dia. InsyaAllah nanti kita bagi laluan azan. Lepas azan kita baca satu lagi ayat tuan-tuan. Sebagai kesimpulan. Nak bagi tahu bahawasanya Nabi Zakaria asalnya berdoa nak dapat anak lelaki. Setelah dia menjaga Maryam, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Dia tahu bahawasanya anak perempuan pun hebat juga tuan-tuan. Ya, kita bagi laluan azan dulu. Ya, insyaAllah kita sambung selepas ni. Satu ayat lagi insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Ayat terakhir tuan-tuan ya, sebelum kita solat. Jadi tuan-tuan yang sudah kita panggil bersama-sama dengan saya pada malam ni, kita bincang dua ayat ya. Surah Ali Imran bagi tuan-tuan yang baru sampai, malam ni Ali Imran cerita tentang bagaimana seseorang manusia ya, hatta yang bernama Nabi dan Rasul, Nabi Zakaria ya, boleh mengubah pandangan dia terhadap sesuatu sehingga doanya pun diubahnya tuan-tuan. Ya, dia ubah doa. Sebab selama ni dia mengharap, ya, kalau kita tengok dalam surah Maryam cerita bagaimana Nabi Allah Zakaria mohon Allah lahirkan daripada rahim isterinya alias Sabes seorang anak lelaki yang boleh menggantikan tugas dakwah dia. Sebab Nabi Zakaria sudah 90-an. Ya, mana usia makin meniti senja kita kata. Maknanya bila-bila masa Allah boleh wafatkan dia. Tapi siapakah yang akan ambil alih tanggungjawab dakwah kepada Bani Israel? Dia mikir macam tu tuan-tuan. Ya, macam kita selalu mikir siapa nak ambil alih bisnes kita. Siapa nak ambil alih ya tanah ladang kita tuan-tuan. Tak salah. Ya, tapi kita fikir siapa nak meneruskan ya kita kata usaha-usaha dakwah kita. Kena fikir macam tu. Jadi Nabi Zakaria mikir. Sebab tu dia mengharap anak lelaki. Sebab tidak ada anak perempuan yang jadi Nabi dan Rasul. Mana ada? Semua Nabi dan Rasul minar rijal. Dari kalangan lelaki. Minan nisa tak ada tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu dia mengharap sangat anak lelaki. Tetapi apabila isterinya tidak boleh mengandung lagi, mana belum lagi, Allah belum takdirkan. Maka dia diberi tanggungjawab menjaga satu amanah, jaga anak saudara dia. Nama Maryam yang kematian mak dan ayah. Ambil sebagai anak angkat. Sebab tu tuan-tuan kita tengok, ya. Kadang-kadang orang yang tak ada anak tuan-tuan, ambil anak angkat. Tak lama lepas ambil anak angkat, Allah buat isterinya mengandung. Kerana apa tuan-tuan? Ya, ini ada kajian dibuat tuan-tuan. Ya. Didapati bahawasanya manusia ni kadang-kadang walaupun mulut dia kata nak anak, tapi kadang-kadang hati dia tuan-tuan, dia belum 100% bersedia tu tuan-tuan. Ya. Dia punya keinginan tu belum mencecah tahap di mana Allah akan kabulkan. Sebab manusia bila minta Allah bagi. Tetapi Allah yang paling tahu bila nak bagi. Bilakah waktu yang terbaik? Ya. Dia punya right timing dia bila tuan-tuan. Jadi setelah ya Nabi Zakaria dan isterinya Elisabet memelihara, membesarkan Maryam, maka ya dia punya naluri keibu bapaan tu terselah tuan-tuan. Baru nampak ya. Pasal dia tak ada pengalaman jaga anak kecil, dia tak ada pengalaman jaga anak. Bila dia jaga walaupun anak orang, ya dia anggap sebagai anak sendiri, sayang dia, manjakan semua sebagainya tuan-tuan, maka Allah melihat dengan pandangan rahmat. Tuan-tuan tahu, ya. Allah pun anugerahkan ya isterinya mengandung tuan-tuan, ya, itu akhirnya. Tetapi sebelum isterinya mengandung, apa jadi tuan-tuan, ya? Dia telah melihat bahawasanya manusia baik lelaki atau perempuan di sisi Allah sama. Tak ada beza tuan-tuan. Sebab tu kita walaupun anak kita semua lelaki, anak kita semua perempuan, ada lelaki perempuan, tak ada masalah tuan-tuan. Semua itu tanggungjawab kita dan kita boleh ya jadi sebab terhadap anak-anak kita atas dasar kita memelihara, mentarbiah, menjaga, membesarkan dengan jagaan yang baik, dengan panduan agama, insya-Allah. Ya, semua tu peluang kita untuk masuk syurga tuan-tuan. Itu semua lubuk pahala tuan-tuan, ya. Kita tengok ayat terakhir. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Bila Nabi Zakaria tengok kelebihan Maryam, walaupun dia perempuan, budak kecil, bukan besar pun, baru je akil balik Maryam ni, ya. Sekitar umur 15 tahun tuan-tuan. Ya. Hunalika da'a Zakaria. Di sana apa yang Nabi Zakaria buat? Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia mohon kepada Rabbahu, kepada Tuhannya. Qala, apa doa dia? Rabbi habli. Rabbi, wahai Tuhan yang mencipta, menjadikan aku, beri rezeki kepada aku. Habli, anugerahkan kepada aku, wahai Allah, miladungka, dari sisimu, zuriyatan thayyibatan, ya, zuriat yang baik. Dia tak sebut anak lelaki tuan-tuan. Ya, maknanya bila kita minta kepada Allah, kita minta saja zuriat yang baik. Ya, sebab tu doa ni tuan-tuan doa yang kedua. Tadi kita dah baca satu doa,
doa yang kita baca ketika ziarah orang bersalin. Ya, cucu kita ke, isteri kita, anak ke, dapat cucu, dapat cicit, anak kawan ke, ya, kita datang ziarah, kita doa. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Kita dah baca sama-sama tadi. Ayat 36. Ini ayat 38. Satu lagi doa, tuan-tuan. Ya, doa Nabi Allah Zakaria. Tadi doa Hannah. Ini doa Nabi Allah Zakaria. Ya. Rabbi habli, wahai Tuhan yang mencipta aku, yang memelihara aku, ya, yang memberi rezeki pada aku, habli, anugerahkan kepada aku. Kita punya doa pun kena macam ni, tuan-tuan. Ya, jangan khususkan mesti anak lelaki atau anak perempuan. Kerana Allah yang Maha tahu. Cuba tuan-tuan bayang, Hannah tu, ya, nak sangat anak lelaki supaya boleh beribadah. Kerana, ya, dia nak anak tu jadi macam suami dia, Imran. Ya, suami dah meninggal. Ya, dia nak anak dia jadi macam suami dia. Tapi Allah anugerahkan anak perempuan. Kerana anak perempuan itulah yang akan mengandungkan Nabi Isa. Kalau anak lelaki nak mengandung macam mana? Maknanya nak bagi tahu tuan-tuan, Allah Maha tahu. Ya, sebab itu kita minta saja dengan Allah, Allah yang Maha tahu nak bagi lelaki atau perempuan. Ya, kita minta dengan Allah. Ya, kita kata, ya Allah, kalau anakku dapat 10A SPM ni, mudahlah nak dapat beasiswa JPA. Mudahlah nak masuk IPTA, mudahlah tu, mudahlah ni. Memang tuan-tuan. Ya, tetapi kita tak tahu. Tiba-tiba Allah tak bagi 10A, bagi 9A je. Ya, dan kita pun nazar pun tak buat, tuan-tuan. Pasal kita kata, saya kata kalau dapat 10 saya buat puasa sunat tadi. Tiba-tiba tak dapat. Tuan-tuan jangan tidak melaksanakan nazar, tuan-tuan. Walaupun Allah tak bagi solid 10. Ya, dapat 9 aja, tuan-tuan. Nazar laksanakan. Cuba tengok, ambil contoh Quran. Ya, bagaimana Hannah, walaupun anak yang diharap lelaki tapi perempuan, nazar tetap dilaksanakan. Dan Allah terima biqabulin hasanin. Dengan penerimaan yang baik, tuan-tuan. Dia pun doa. Ya, apa doa dia? Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkan kepadaku. Miladungka, dari sisimu, apa tuan-tuan? Zuriyatan thayyibah. Ya, zuriat yang baik. Lelaki boleh, perempuan boleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau, wahai Allah, engkaulah yang maha mendengar doa. Tuan-tuan, kita ada Allah. Ya, tuan-tuan minta je, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena penuh syarat. Ya, macam orang kata, ya, nak dapat anak tapi tak kahwin. Macam mana, tuan-tuan? Ya, kena kahwinlah dulu. Ya, walaupun, ya, kita kata isteri Nabi Zakaria itu sudah dikatakan oleh doktor-doktor pakar zaman tu. Sebab tuan-tuan tahu, zaman Nabi Musa, ilmu yang dianggap tinggi, sihir. Zaman Nabi Isa, ilmu yang dianggap tinggi, ilmu perubatan. Sebab tu bila Allah datangkan mukjizat, kelebihan pada Nabi Allah Isa AS, kebanyakannya kelebihan dalam bidang perubatan. Melangkaui, ya, pencapaian medical discovery yang telah dibuat oleh masyarakat pada zaman tu. Orang buta boleh sembuh. Nabi Isa boleh buat lebih pada tu lagi dengan izin Allah. Bukan orang buta sebab kemalangan. Orang buta pada kecil. Ya, sakit pun cepat sembuh dengan izin Allah. Orang mati dah. 7 hari mati dah, tuan-tuan. Busuk dah badan. Ya, tetapi dengan izin Allah elok. Sehat balik. Ya, hidup balik, tuan-tuan. Maknanya ini benda-benda yang, ya, medical discovery tak boleh capai, tuan-tuan. Ya, ini maknanya bidang perubatan hebat macam mana pun tak boleh capai. Kerana ini bukan kerja manusia. Ini kerja Allah. Sebab itu, minta saja zuriatan thayyibah. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Maknanya apa, tuan-tuan? Kesimpulan dia. Kita, tuan-tuan, sebagai manusia, kita buat je kerja kita. Ya. Berjaya atau tidak, tu bukan urusan kita, tuan-tuan. Memanglah kita mengharap kejayaan. Mana ada orang nak buat sesuatu tak nak berjaya? Mana orang buka bisnes tak nak untung? Semua orang nak untung, tuan-tuan. Tapi macam tadi, kadang-kadang dalam hidup, kita ada proses. Proses tu, tuan-tuan. Ini bukan syurga. Syurga, nak buah, dapat buah. Ya, nak itu, dapat tu. Nak ini, dapat ni. Dalam hidup, dia ada proses, tuan-tuan. Kehidupan ni proses dia ada. Ya, nak pandai, dia tak boleh tiba-tiba pandai. Tak mahu dia, tuan-tuan. Ya, sebab itu, kita kena faham hidup dunia ada proses yang kita kena lalui. Ya, datang kuliah maghrib, datang kuliah subuh, baca buku, dengar kuliah, ya, berbincang, tanya soalan semua, barulah dia jadi pandai, tuan-tuan. Dia kena macam tu. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi pahala pada kita. Dan pahala itu kita peroleh melalui proses yang kita lalui. Itulah, tuan-tuan, yang boleh Ustaz kongsi malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.